A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Sekejap ya. Macam biasa nak tengok setting. Hari Jumaat pagi ni. Public. Alright, nice. Everything in order. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Ya, apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? How's everybody doing? Everybody doing okay today? Di hari Jumaat yang mulia ini, di hari Jumaat yang penuh keberkatan, yang penuh kerahmatan, yang penuh kebaikan. Dia feeling dia pun lain hari Jumaat ni. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dia punya feeling pagi hari Jumaat tu dia punya feeling tu lain. Bagi mereka yang bekerja, dia panggil apa tu? Thank God it's Friday, TGI Friday kan. Bagi mereka yang bekerja, macam kami ni para usahawan, especially perunding hartanah, tak sabar nak tunggu hari Jumaat. Because why? Hari Jumaat kita dah mula panas enjin untuk bekerja hari Sabtu dan Ahad. Kan, orang nak tengok rumah, orang nak jumpa, orang nak buat appointment, orang nak tanya pasal loan, orang nak tanya pasal legal dan sebagainya sesuai pada hari Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah. So paling penting sekali bersyukur tuan-tuan puan, hari ni alhamdulillah kita bangun lagi. Satu hari nanti tuan-tuan puan saya dah tak bangun, dah tak buat live pagi-pagi macam ni. So sebelum itu, why not we give our very best untuk satu kehidupan ni. Baik, okey, alhamdulillah tuan-tuan puan. So saya nak raikan tuan-tuan puan siapa yang dah komen ni. Okey, orang-orang baik, orang-orang positif ni sama-sama kita saling mendoakan, sama-sama kita saling mengucapkan salam sejahtera. Saling kita mengucapkan kata-kata positif sesama kita. Faham tak kan? Kita mulakan pagi dalam suasana. See, I feel very excited and positive, very energetic. Buka-buka live tengok semua bagi masuk dengan bagi salam. You see, that kind of energy yang kita mulakan pada waktu pagi. Dan insyaAllah you'll be okay all throughout the day. Maksudnya apa yang kita nak lalu tu jadi seronok lah. Because why? Dia punya engine start tu cantik. Itulah. Kalau engine kita start dengan kering, dia punya minyak hitam, lepas tu ada pula habuk, ada pula orang kata apa, benda asing dalam engine apa semua kan. Jadi dia punya starting tu tak apa cantik. Dia memerlukan satu proses untuk baik pulih pula. Apa tak? Dia ambil masa pula. Untuk dia clear kan, engine tu running, baru clear, barulah dia boleh start moving on. Macam kita, alhamdulillah, engine kita cantik starting tu kan. So we meet with fantastic people, we meet with big, orang kata apa, big vision people. So that kind of thing lah, alhamdulillah. So okay, Fairuz Cikedot, my brother. Oh lama, ini pengantin baru ni. Okay ke? Okay ke pengantin baru? Waalaikumsalam, Fairuz. Okay, ni Muallim Tuan Izhar ada. Satu lagu bang, pagi-pagi ni bang. Kak Zura, Puan Zuraida. Ya, Waalaikumsalam. Sir, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan Firdaus, Haji Tom, Masya Allah Haji Tom. Saya teringin jumpa Haji Tom ni. Haji Tom ni satu manusia baik yang sentiasa ada bersama dalam live saya, dalam sharing, sentiasa bagi doa sebagai seorang yang berusia yang saya lihatkan sebagai seorang baik yang saya boleh inspirasikan. Alhamdulillah. So tuan-tuan puan, apa kita punya sharing hari ni, saya pun tak boleh lama ini, saya macam mana pun saya akan selit juga. Dalam kesibukan jadual saya bagi tahu dekat Anis, tim saya yang every morning saya akan usahakan juga dalam kereta ke, sambil sebelum keluar pergi office ke, sebelum buat kerja ke, at least 15 minutes. 15 minutes of good words. 15 minutes of wisdom. 15 minutes of inspiration kan. At least saya sendiri akan belajar sesuatu daripada apa yang saya sampaikan. Malahan bagi mereka yang hadir pun boleh belajar sesuatu. Meaning that tuan-tuan, maksudnya apa? Saya nak mulakan pagi saya sebelum saya mula untuk berusaha di atas muka bumi Allah mencari rezeki ni, saya nak mulakan dengan satu kebaikan, iaitu apa? Usaha untuk sharing. Macam tu. Alright. Okay, Faisal Pece. Oh alamak, apa khabar Jal? Ini saya punya, orang kata apa, last man. Saya punya defense terbaik ni. Faisal kita. Ya, my brother Zaid Zikri. Salam tahniah Tuan Rahman atas anugerah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tuan-tuan puan, beberapa anugerah yang saya terima pada tahun ini, saya kembalikan, saya nak ucapkan terima kasih, penghargaan pada tuan-tuan puan kerana follow, kerana sonok, kerana berminat, mendengar saya berceloteh, mendengar saya bercerita di media sosial tentang hartanah, tentang kewangan, tentang motivasi dan sebagainya kan. So alhamdulillah daripada situ somehow Allah izinkan para juri untuk perasan saya punya posting, sharing apa semua tu adalah beberapa anugerah yang Allah izinkan untuk hadir dalam kehidupan saya. Sebagai pemangkin je pun, tanpa anugerah tersebut, speed dan juga komitmen saya still masih sama. So kebetulan alhamdulillah ada anugerah. So somehow I would like to say thank you lah to everyone. Alright. Okay tuan-tuan, come let's go. Kita terus kepada sambung sedikit yang Jack Ma semalam. Semalam kita belajar, dia kalau ikutkan prinsip Jack Ma ni agak banyak. So tapi kita rumuskan dalam, kita ambil 6 lah. Semalam kita ambil 3, hari ni saya nak habiskan lagi 3. Kemudian yang lagi 4 tu saya sebut sajalah. So dengan masa yang limited, dengan masa sikit pendek je tuan-tuan. Dia tak perlu, dia belajar ni sebenarnya tak perlu panjang-panjang. Bagi saya lah, lagi-lagi adult learning kan, lagi-lagi kita sebagai orang dewasa. Belajar ni kalau boleh pendek-pendek, ringkas-ringkas je. Yang penting kita buat cepat. Because the main learning, pembelajaran yang sebenar adalah on the field. Bila kita buat, itu pembelajaran sebenar. Dalam kelas, dalam sharing macam tu, tak perlu lama-lama. Kalau tuan-tuan puan hadir dalam kelas saya, slide saya tu ada 2 perkataan, 3 perkataan, dia banyak bercerita, banyak story, banyak example, itu yang nak kemaskan tu. Tapi the main learning adalah bila kita buat. Dia contoh ni lah darjat-darjat pembelajaran kan. Dia bermula dengan audio, kemudian kemudian disambung dengan visual. Ada orang dia belajar dengan pendengaran. Itu yang paling bawah sekali. Kemudian yang kedua dia tengok. Yang ketiga paling power pembelajaran adalah kinestetik bila kita buat. Alright, contoh macam tuan-tuan puan pruning hartanah sebagai contohlah, saya ambil bidang saya lah kan. So dalam keadaan bila tuan-tuan puan buat, contoh dalam kelas saya ajar macam mana nak present ke klien. Tuan-tuan puan dah faham, tapi pemahaman tu akan dikemaskan, dia moldkan dalam kehidupan kita. The moment tuan-tuan puan jumpa klien dan present. Faham tak kan? So nak tak nak kena keluar buat cepat. Cepat secepat mungkin. The moment dapat knowledge tu buat. So whatever we have to go through, the mistakes is okay. The failures is okay. Because why? That is the part and partial of learning. So maksudnya dalam nak membentuk satu ilmu tu tuan-tuan puan, yang kemas dalam diri kita, ada beberapa tok guru yang kita kena lalu. Tok guru teori dan juga tok guru praktikal. Tok guru praktikal ni tak nampak tuan-tuan puan. Nama dia apa? Failure. Itu tok guru praktikal kita. And then bila dia mengajar, Masya Allah, he is the most honest teacher. Our failure, our mistakes is the most honest teacher. Ingat tu. Tapi dia mengajar tu penuh telus, penuh ikhlas, punyalah nak suruh kita pandai. Macam tu lah. Alright. So you can avoid from mistake. Tak boleh tuan-tuan. Kalau nak buat sesuatu yang tuan-tuan takkan buat mistakes, kemudian jadi legend, kemudian jadi hebat, kemudian jadi buat benda tu turun menjadi, jawapannya tak ada. Tak jumpa lagi. Manusia sejagat cuba dah. Sehebat-hebat manusia. Macam Mark Zuckerberg. Contohlah Mark Zuckerberg sebagai contoh kan. Dia telah buat pelbagai application sebelum tu, sebelum terhasilnya Facebook. Macam-macam lah dia cerita kan. Cumanya apa prinsip yang dia pegang? Dia kata Beyonce mengeluarkan 200 lagu untuk meletupnya satu lagu Hello. Saya terperasan lah satu video tu kan. I like to hear all this wisdom words tau, menjadi kekuatan pada kita lah. Beyonce penyanyi ni kan. Dia telah buat 200 lagu yang tak laku. Orang tak tahu pun 200 lagu tersebut. Tahu sikit-sikit je. Tapi the moment dia keluar lagu Hello, dia meletup. Benar kan? So Mark Zuckerberg ambil apa Beyonce buat tu, dia ambil apa prinsip tu. Prinsip dia apa? It's okay for making mistakes. It's okay to fail. But you only have to be right once. Benar. Itu seronok. Saya dengar tu prinsip tu saya macam, yelah kan. You can do and try a lot of things. Buatlah. Cuba juga. But you only need to be right once. So dah betul sekali tu, dekat situlah kita mula untuk memangkinkan kita punya speed dalam kejayaan ni. Alright? Okay. Alright everybody okay? Alhamdulillah. So kita terus kepada inspirasi Jack Ma kita pada pagi ni. Okay. Semalam kita dah buat 3 dah Semalam kita dah dah belajar 3 inspirasi Jack Ma. So hari ni kita sambung 3 lagi. Siapa nak ingat balik 3 tersebut, tengoklah balik video semalam. It's okay, saya tak pernah delete pun, because saya nak jadikan satu tradition. Kalau orang tengok dalam wall saya dan sebagainya, saya nak orang belajar sesuatu dekat wall saya. Sama juga tuan-tuan puan, jadikan media sosial kita ni perigi pahala kita. Menulis benda-benda baik, menulis benda-benda kebaikan, menulis benda-benda yang orang boleh belajar, baca, tengok video dan boleh jadi manfaat pada orang lain. Jadikan begitu. Kita tak tahu tuan-tuan kan. Kena pula, saya pernah pesan tau kawan saya seorang.
Saya pesan apa? Iaitu kau ni banyak betul lah menulis benda-benda gosip lah, fitnah lah apa semua kan. Aku nak pesan satu je, make sure password kau, isteri kau tahu. At least lah kalau kawan-kawan tak tahu pun tak apa. Password Facebook kau, isteri kau tahu. Oh, dia kata kenapa Man? Apa-apa jadi kat kau, siapa nak delete apa yang kau tulis ni? Kau nak delete, kau tak delete. Kan? So nanti besok-besok takut kau, yelah kita di alam yang berbeza dan alam sementara yang dinamakan sebagai barzah tu, mana kita nak patah balik nak delete semua benda-benda yang kesilapan yang kita buat. Alright? Okay teman-teman, let's go. Okay, so sekarang ni saya nak ambil tiga inspirasi prinsip daripada Jack Ma yang boleh jadi panduan kepada kita. Baik, yang pertama, Jack Ma dia suka apa? Dia suka cari inspirasi. Okay, saya ulang balik tuan-tuan, sila tuliskan kalau siapa yang rajin menulis dekat ruang komen. Ada seorang tu Allah tak ingat dah nama dia, dia hantar messenger kat saya. Kata Tuan Eman, terima kasih banyak-banyak. Saya dah buat satu buku nota. Sharing Tuan Eman, okey. Saya kata pagi-pagi tu sonok-sonok je share sambil-sambil kita bertanya khabar apa semua, tak apa Tuan. Dia ada buku nota, buku nota sharing Tuan Eman. Tuan Eman buat live dia sambung nota tu, sambung nota tu. Dia ambil gambar lah beberapa muka surat tu kan. Saya jadi macam okey. Fantastik. Alhamdulillah. So kita tak tahu tuan-tuan kan siapa yang belajar sesuatu daripada apa yang kita buat tu. Baik, okey. Yang pertama apa dia? Cari inspirasi. Jack Ma, dia punya tabiat, dia punya behavior, dia punya prinsip ialah dia suka tengok satu orang yang berjaya dan inspire kejayaan tersebut. So nak tak nak tuan-tuan, simulation kepada kita, iaitu kita kalau nak berjaya dalam apa-apa bidang kita buat tu, kita kena ada modeling. Okay, tolong tulis tuan-tuan, kita kena ada modeling. Boleh tuan-tuan nak try sendiri, nak kreatif, trial and error, boleh, tak ada masalah pun. Tapi takut dia time consuming and very cost damaging. Kita nak try buat style kita kan, boleh, tak ada masalah. Tak ada 3 orang, tak ada apa semua. Kita belajar, kita baca, kita buat tak jadi. Buat tak jadi. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan ada 2 side effects, iaitu time consuming dan juga cost damaging. So Jack Ma kata apa? Untuk elak dua ni, so what do you have to do? You must have satu orang inspire ataupun beberapa orang yang menjadi inspirasi kepada kejayaan kita. Kekuatan dia tu kita nak ambil, prinsip dia nak kita ambil, cara berfikir dia kita nak ambil, cara dia solve masalah kita nak ambil, cara dia melihat satu cabaran kita nak ambil. Abang tak kan? So that's why dia punya momentum, dia punya speed dalam menghasilkan kejayaan dia tu lebih cepat. Alright. Okay, yang seterusnya adalah sentiasa fokus. Ini something yang without Jack Ma bercerita pun kita pun tahu kan. Yang pertama tadi apa? Cari inspirasi. Yang kedua sentiasa fokus. Dia bila kita buat sesuatu ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita kena bagi baru sesuai dia punya hasil yang kita nak. Antaranya adalah kita kena bagi masa. Alright, selalu saya pesan kepada Purnia Tanah kan, saya tak perlukan apa akademik background anda, tak perlu pun. Saya tak pernah tanya pun apa akademik background anda, pasal saya pernah melihat seorang tahfiz, seorang suludin, seorang syariah, seorang engineer, seorang accounting, semua pun boleh berjaya dalam bidang ni. Cuma saya nak 3 perkara. Betul lah saya katakan, saya nak 3 perkara. Apa dia? Yang pertama fokus, yang kedua masa, dan yang ketiga komitmen. Bagi 3 ni cukup. Itu je. Bidang ini memerlukan 3 tu. Fokus, masa dan komitmen. Kalau tak boleh bagi masa, dah susah. Because why? Bidang ni nak berjaya, nak moldkan kejayaan tu, dia melibatkan masa. Alright? So fokus ni tuan-tuan, saya suka cerita daripada sudut yang semua kan tahu untuk berjaya kita kena fokus. Semua kita kena tumpu setumpu-tumpunya. Kena minimumkan gangguan. Namun fokus ni dia ada dugaan dia. Dia ada musuh ketat dia. Dia panggil apa? The blinking temptation. Tulis tuan-tuan, blinking ya, blink. Macam tu lah blinking kan. So saya tengah fokus ni, tiba-tiba tengok industri lain, contoh. Saya buat contoh je tuan-tuan, mana contoh. Saya tengah fokus jadi perniagaan tanah. Contoh tiba-tiba tengok tu dia bidang tu. Alamak 40,000 sebulan. Aduh, dia jadi naik pentas. Alamak dia ni buka dobi berjaya lah, tak ada pening, tak ada apa, 10,000 sebulan. Nampaknya kita nampak muka artificial, orang kata apa, surface saja. So kita pun berhenti, kita pun pergilah dekat bidang tu. Masuk-masuk bidang tu barulah tahu langit tinggi rendah dalam bidang tersebut kan. Because semua bidang dia ada satu ramuan wajib. Apa dia? Cabaran bidang tersebut. Tuan-tuan pun takkan jumpa pun satu bidang yang tenang
senang, yang indah, yang bahagia, tak ada. Kan? So itu semua ada cabaran tersendiri yang mereka dah lalu. Kita terus nak ambil tip of the iceberg, dia dah berjaya dah. Dia dah berada di atas iceberg tersebut. Yang bawah iceberg yang besar tu kita tak tahu apa, tak tahu ujung pangkal. Bila kita masuk baru tahu, ya Allah banyaknya nak kena lalu nak boleh ke hasil satu kejayaan. So ini saya panggil apa tuan-tuan? Saya panggil blinking temptation. Alright, iaitu kita ni nature ni kajian daripada Shell tau tuan-tuan, yang Petronas belajar daripada kajian ni. Kajian Shell kata apa? Manusia ni suka tertarik kepada cahaya dan kegemerlapan. Okey tak ayat tu orang kata apa? Berkilau-kilau, manusia senang tertarik tu. So apa Shell buat? Dia kata apa? Dia punya station, dia akan pastikan lampu yang secerah-cerahnya. Kerana prinsip manusia ni macam kalkatu. Betul tak binatang tu tuan-tuan? Kalkatu kan, betul kan? Ke kakatu? Kalkatu, betul lah kan? So kalkatu, bila dalam kegelapan dia nak cari benda terang kan? Dia nak cari satu kawasan terang. Sama juga nature manusia, kalau dalam kegelapan nak cari tempat terang. So what does Shell kajian kata apa? Findings yang dia buat ialah dia pasang lampu sebanyak yang mungkin menjadi orang rasa selamat bila pergi ke Shell. So Petronas learn something from that lah. Alright, itu yang kedua. Oh, terima kasih Tuan Amiruddin dan share. Okey, siap share. Tuan-tuan puan, jangan lupa share setiap pagi tuan-tuan puan sambil-sambil dengar tu tekan button share. Pasal apa nak ambil peluang jugalah perigi pahala kan. Mungkin tuan-tuan puan tak berkesempatan nak buat kajian, nak share macam saya buat ni. It's okay. Tuan-tuan puan tekan button share. Orang friend dalam grup tuan-tuan puan tu belajar sesuatu kan dapat perigi pahala tu. Tak kisah orang tak tengok pun tak apa. Meaning that usaha kita tu yang Allah ambil kira. Hasil bukan dalam tangan kita. Boleh faham? Itu menjadikan kita sentiasa memulakan hari kita dengan rantaian kebaikan. Baik, okey, last. Tadi blinking temptation. Blinking temptation ni maksudnya apa? Kita ni mudah untuk terpengaruh dengan temptation ni apa tuan-tuan? Dugaan, bukan. Apa dia panggil tu? Godaan. Alright? Okey, dah yang ke-9 pula. Yang ketiga apa dia? Iaitu jangan pernah mengeluh dan bijak mencari peluang. Alright, itu adalah satu sifat yang built-in dalam kita, iaitu kita senang untuk mengeluh, senang untuk putus asa, senang untuk give up. Bahasa Inggeris bahasa Melayu kan. Senang untuk fed up, semua tu senang untuk bosan. Why? Kerana apa? Kerana waktu melalui cabaran. So Jack Ma kata apa? Nak tak nak perasaan tu akan ada ketika cabaran. Tapi kalau ketika hasil kita give up tak? Katalah tuan-tuan puan dapat cek 40,000 contoh. Kan Puan Rohani sebagai punya tanah tiba-tiba dapat cek dah jual apa semua 40,000. Tuan-tuan puan give up tak waktu tu? Mana ada? Tuan-tuan puan bosan. Bosan dah dapat cek. Aduh. Aku betul malas nak layan. Asyik-asyik dapat cek. Mana ada orang respon begitu? Orang respon bagaimana? Iaitu dalam keadaan penuh gembira dan excitement untuk terus buat. Boleh ni, maksudnya dah jumpa proses buat 50,000. So tinggal nak repeat the same process. Kurang-kurangnya hasil lebih kurang sama. Tapi yang kita give up, yang kita putus asa, yang kita cemoh, yang kita merungut, yang kita bosan, nak terus buat di kala cabaran. Dia kata sabar sikit dalam swing tu. Dalam swing tersebut kita akan down. So kita kata sabar sikit. The moment kita dapat lawan, kita jumpa hasil. So that's where dia jadi mountain. Macam mana tak graf tu dia lukis tu? Dia macam satu curve, dia turun bawah. Kemudian bila dia jumpa je hasil, dia akan terus meroket. Macam itulah. Tapi yelah tuan-tuan, kita tak berjumpa lagi lah. Orang bosan buat duit, tak pernah jumpa lagi kan. Ke tuan-tuan bosan lah. Macam contoh lah, macam Tuan Amir lah kot. Contoh lah my brother, my buddy diver Amir. Contoh lah Amir, tiap-tiap hari dia close sewa kan. Hari ni 2,000, besok 3,000, ada sekali tu 1,800. Setiap hari kan. Adakah Amir cakap, tuan-tuan puan, ada tak bidang lain yang lambat sikit dapat hasil lah? Saya ni hari-hari lah dapat hasil. Tak pernah lagi kan. Tuan Amir berfikir begitu kan. Why? Because dia dah jumpa hasil, so dia dah jumpa proses, dia mengulang setiap hari. Alright? Okay, Alhamdulillah. So yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sekali yang kita nak ambil ni adalah something. Tadi yang ketiga Yang keempat yang saya boleh sharekan hari ni adalah minat yang mendalam. Banyak sangat tuan-tuan puan, terlalu banyak artikel saya baca, tengok video dan sebagainya daripada yang legend-legend manusia ni kan, manusia-manusia hebat dalam dunia ni kan. Kebanyakannya mempunyai satu prinsip yang sama. Kebanyakannya, dia ada beberapa prinsip yang sama. Tapi prinsip yang saya bakal sebut ni adalah something yang kebanyakan mereka sebut. Kan, Oprah Winfrey, you're talking about Tony Robbins, you're talking about apa, Allah, saya selalu lupa lah yang Virgin Airlines tu. Lepas tu Anna Harrington, apa semua ni kan, dia akan ulang satu prinsip yang sama. Even Steve Jobs pun, apa dia? Iaitu kita mesti passion. You want to be successful in whatever you do, you just need these two combination. Apa dia? Iaitu passion
dan juga love. Saya ulang balik sebagai penutup kita, nak berjaya dalam apa pun yang kita buat tuan-tuan dan puan, bismillahirrahmanirrahim, apa sahaja bidang yang tuan-tuan dan puan cuburi, semuanya menjanjikan at the end ada kejayaan yang menunggu. Namun nak sampai ke destinasi tersebut, tuan-tuan dan puan kena ada 2 ramuan penting ni. Tak kisah apa umur kita, tak kisah apa pengalaman kerja kita, tak kisah apa background akademik kita, ada dua ni settle. Apa dia 2 tersebut? Iaitu passion dan juga love. Tuan-tuan puan minat tak sebenarnya? Tanya hard inside yourself, minat tak jadi perunding hartanah? Minat tak jadi perunding takaful? Semangat tak menjadi perunding unit trust? Semangat tak buat bisnes apa yang tuan-tuan puan buat? Dan if that's the passion yang tuan-tuan puan nak tidur pun teringat bisnes tu, bangun-bangun teringat bisnes tu, sambil makan teringat idea pasal bisnes tu, then that's where you have these 2 combination, important combination, yang menjadi ramuan utama semua billionaire of the world. Kebanyakanlah saya suka ambil prinsip billionaire ni, prinsip Jack Ma macam ni, Steve Jobs. Lalu saya pun jadi macam, kebanyakan mereka ada prinsip yang sama ni. Apa dia? Passion and love. Alright, so alhamdulillah tuan-tuan, that's our sharing for today. Okay, salam Jumaat semua, salam keberkatan, salam penuh kerahmatan pada hari mulia ni. Jangan lupa untuk membasahi bibir kita, mulut kita dengan sentiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil-sambil borak, sambil-sambil makan, sambil-sambil kerja, kita bersalawat sama-sama. Ingatkan tuan-tuan, saya bukan kata saya ni orang kata apa, legendary bersalawat, tak. Sama-sama, bila saya ingatkan, saya pun nak kena selawat lah. Sama-sama itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alright, so hari Jumaat yang mulia ni, so jangan lupa untuk amalkan surah Al-Kahfi. Yang rajin tu, sempat tu bolehlah amal keseluruhan surah. Okay. Dan lain-lain kita pergi solat Jumaat hari ni. Okay guys, selamat bertugas, selamat menghadapi segala cabaran hari ni, sampailah kita tidur balik dan bertemu kembali pada pagi esok. Sekiranya Allah izinkan lagi nyawa kita sambung satu hari lagi. Alright, all the best everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.